Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya wa anhu qal, kita hadis yang ke-300 Pak. Katanya wa anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin. Rawahu ad-Daraqutni wa hassanah wal Hakim wa sahhaha. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada membaca Ummul Quran, yakni Fatihah, beliau membaca amin dengan suara yang kuat. Hadis riwayat Daraqutni, yang mana Imam Ad-Daraqutni menilai hadis ini sebagai hadis hasan, dan juga diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi, yang mana Imam Hakim An-Naisaburi menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah meriwayatkan kepada kita suatu hadis yang mana dia melihat dan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sembahyang berjemaah, Rasulullah jadi tu imam. Selepas daripada Rasulullah baca Fatihah, di penghujung Fatihah adalah waladdallin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap perkataan amin. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaringkan suaranya, meninggikan suaranya. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam riwayat yang lain menyebut sehingga kang sahabat yang berada pada saf yang pertama mendengar, dulu mana ada speaker kan? Sahabat yang ada pada saf yang pertama mendengar ucapan amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah menyebut bahawasanya apabila Rasul ucap amin, maka sahabat-sahabat lain pakat ucap amin sampai ke bergegar masjid. Kalau cakap kita gitu lah, maksudnya bergema dalam masjid. Kalau gegar takut kocok masjid pula. Okey, gema suara dalam masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya ucapan amin ia bukan termasuk di dalam ayat Fatihah. Itu yang pertama. Yang keduanya, daripada hadis ini kata ulama bahawasanya imam yang membaca Fatihah di dalam sembahyang sunat dia ucap amin setelah daripada dia sampai perkataan waladdallin. Lepas daripada waladdallin, sunat dia baca amin. Bagi siapa? Bagi imam. Yang ketiganya, sunat menyaringkan. Baca kuat lah, takut tak faham pula kata menyaringkan. Baca kuat amin, baca kuat. Dua. Okey, tiga dah. Yang keempat, dia amin, ucapan amin, ucapan dia ada dua cara ataupun ada dua ucapan hak yang masyhur. Yang pertamanya atas wazan fa'il. Orang belajar ilmu saraf dia faham kalau hamba kata sebut wazan fa'il, maksud dia wazan fa'il, amin panjang a, panjang min, fa'il. Okey, ni hak yang paling masyhur dan yang paling banyak datang riwayat di dalam hadis.
Dan bacaan yang kedua adalah di atas wazan fa'il. Maksud dia amin. Maksudnya boleh kita baca amin, boleh kita baca amin. Okey, ni dua lugah yang masyhur dalam ucapan amin. Okey, boleh faham kan? Baik. Makna dia amin sebenarnya. Kita duk ucap seumur sebelum daripada ni makna dia amin. Sebenarnya dalam menetapkan makna bagi kalimah amin ataupun amin, ulama berselisih kepada beberapa pandangan. Hak yang paling masyhur, makna amin adalah Allahumma stajib. Maksud dia Allahumma stajib, ya Allah perkenankanlah. Sebab kalau orang tu imam doa kita kata amin, maksud dia amin, amin, amin. Ya Allah perkenankanlah. Tu makna amin. Dan apa kita baca Fatihah, sunat kita kata ya Allah perkenankanlah, kerana di dalam Fatihah ada doa. Mana doa dia? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amtu. Doa kan tunjuki olehmu ya Allah kepada kami jalan yang betul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi daripada hadis ni kata ulama sunat bagi imam mengucap amin setelah daripada baca Fatihah. Apa maksud sunat? Kalau tu imam dak ucap amin, tetap sembahyang dia sah. Dan di antara perkara yang disunatkan bagi orang yang mengucapkan amin setelah daripada baca Fatihah adalah dia kena berhenti sekejap. Sunat dia berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hak tu sunat. Nah, jangan dak dang nak berhenti bahang lalu dak amin waladdallin amin, nak gaduh sangat sembahyang tarawih. Tak cepat. Makmum suruh baca cepat-cepat sikit. Baik, hak tu tak sunat. Hak sunat berhenti sekejap. Apa sunat berhenti sekejap? Kerana supaya ada perceraian di antara bacaan ayat Fatihah dengan bukan daripada ayat Fatihah. Kerana amin bukanlah daripada ayat Fatihah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ni dalam kitab Bulughul Maram, dalam bab yang kita cara ni dia sebut hadis yang berkait dengan pensyariatan kepada imam baca amin selepas daripada waladdallin. Manakala untuk makmum dia sebut pun. Tapi di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja dan beberapa orang ulama hadis yang lain, yang mana disunatkan juga kepada makmum mengucap amin. Bukan mengucap amin bacaan Fatihah makmum, bukan mengucap amin bacaan Fatihah imam. Kalau hak yang mengucap amin bacaan Fatihah makmum, maka hak tu jelaslah daripada hadis ni dan hadis-hadis yang lain yang mana malaikat Jibril memerintah menyuruh kepada Rasulullah ketika siapa waladdallin baca amin. Baik. Jadi disunatkan juga kepada makmum ketika imam mengucap amin, makmum pun pakat ucap amin belaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza ammana al-imamu fa aminu." Apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucap amin. Kalau tu imam ucap amin, mu kena ucap amin. Sebab dia fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya sesiapa hak yang ucapan amin dia bertepatan dengan ucapan amin malaikat. Maksud dia ketika tu imam kata amin, masa tu juga malaikat kata amin. Maka si makmum hak yang berada di belakang tu imam ucap amin bertepatan sama apa hak yang diucap oleh makmum dengan apa hak yang diucap oleh malaikat. Tapi kita tak dengarlah malaikat ucapkan. Kalau sama, maka ganjaran dia adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan segala dosa dia hak yang sebelum daripada ni hak yang dia buat. Allah Rabbi. Besarnya ganjaran. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari sahaja, dalam riwayat Imam Bukhari sahaja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin." Kalau sekiranya tu imam kata ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mungkin dia kata amin. Baik, sebab dia alasan sama kata Rasulullah, sesiapa hak yang bertepatan dengan ucapan aminnya dan ucapan amin para malaikat, maka Allah Taala ampun segala dosa dia hak yang telah lepas. So, ucapan amin ni.
Allah Rabbi. Dan di antara kelebihan ucapan amin adalah satu ucapan yang puak-puak Yahudi iri hati kepada sahabat Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Majah, Nabi sallallahu daripada Aisyah, tak silap ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Maksudnya, tidak ada perkara yang orang Yahudi iri hati kepadamu berbanding dengan iri hatinya Yahudi terhadap ucapan salam sesama kamu dan ucapan amin. Kita duk ucap amin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lepas daripada tu kita ucap amin. Perkara tu cukup diiri hati oleh puak-puak Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi yang pertama sekali disunatkan tok imam ucap amin. Yang kedua, apabila tok imam ucap amin, disunatkan juga makmum ucap amin. Ucapan amin bagi sembahyang sirriyah. Sembahyang sirriyah maksudnya sembahyang yang perlahan. Zuhur, Asar, satu rakaat ataupun rakaat yang ketiga daripada sembahyang maghrib, 2 rakaat yang akhir daripada sembahyang isyak. Okey, itu kita baca perlahan. Maka ucapan amin juga sunat kita baca perlahan. Kerana nyaring dan perlahan ucapan amin adalah dengan dilihat kepada bacaan Fatihah sebelum daripada dia. Kalau disunatkan baca Fatihah dengan nyaring, maka sunat ucap amin dengan nyaring. Kalau bacaan Fatihah sunat baca dengan perlahan, maka amin juga sunat ucap dengan perlahan. Okey. Dan menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i sama juga dengan mazhab Hambali, bahawasanya disunatkan kepada imam mengucap amin dan makmum mengucap amin, dan serentak di antara imam dengan makmum. Bukan imam dulu baru makmum. Dia serentak di antara imam dengan makmum. Okey, itu secara ringkas perbincangan berkenaan dengan amin. Seterusnya kata dia wali Abi Dawud wa Tirmidzi min hadis Wa'il bin Hujr nahwu. Maksudnya Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadis yang seumpama dengan hadis yang sebelum ini, tetapi melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Wa'il bin Hujr. Tadi daripada Abi Hurairah. Maksudnya ada lagi sahabat Rasulullah yang selain daripada Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang sama yang berkait dengan ucapan amin. Seterusnya kata dia, wa an Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'an fa'allimni ma yujzi'uni minhu. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. Maksudnya daripada Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah, katanya datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang lelaki sahabat Rasulullah. Cuma orang lelaki ni tak ada disebut dalam hadis nama dia. Tak apalah, tak penting nama dia. Yang penting benda hak yang dia tanya dan benda hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, kerana di situ ada hukum hak yang kita dapat ambil. Ada seorang lelaki didatang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya. Ditanya soalan sebab dia tak tahu. Yang ni hak yang dituntut kepada kita. Apabila kita tidak tahu, maka wajib kita kena bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Taala kata dalam Quran. Maka hendaklah mu tanya kepada orang hak yang mempunyai pengetahuan. Andai kata kamu tidak mengetahui. Jangan kita tak tahu. Lepas tu dak tanya pula. Kalau dak tanya perkara sunat ataupun perkara makruh, boleh tahan lagi. Boleh tahan lah.
Dak tanya perkara sunat, maksudnya dak dosa, dak sapalah ke dosa. Kalau dak tanya perkara wajib, dak tanya perkara hak yang haram, hak tu bermasalah dah. Maksudnya, macam mana dia nak buat perkara yang wajib sedangkan dia tidak tahu? Macam mana dia nak tinggal perkara yang haram sedangkan dia tidak tahu? Bertanya kepada perkara yang wajib dan perkara yang haram, hukum dia adalah wajib. Kerana kita tidak mampu melaksanakan perkara yang wajib, melainkan apabila kita tahu perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Ia termasuk dalam fardu ain. Baik, tengok seorang sahabat Rasulullah, dia ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah hak yang perlu kepada kita sebagai umat Islam, orang hak yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kerana banyak tanggungjawab yang Allah Taala pertanggungjawabkan ke atas kita, yang mana kita tidak tahu melainkan apabila kita bertanya kepada orang hak yang tahu. Jadi kita tanya apabila kita tidak tahu. Jangan segang silu untuk bertanya. Sebab itulah kata ulama, lan yanalal ilma mustahin wala mutakabbir. Tidak akan dapat mencapai ilmu oleh yang pertama orang hak yang ada sifat malu untuk bertanya. Orang hak yang ada malu, sifat malu untuk bertanya, dia duduk kekal dalam jahil. Oh, cakap bahasa Terengganu. Kekal siapa mampu cakap bahasa Terengganu ngasor. Maksudnya kekal berada di dalam kejahilan. Dan dia tidak tahu, dia tidak bertanya, kekal dalam kejahilan. Orang hak yang malu. Yang keduanya orang hak yang sombong. Sebab itulah jangan ada dua sifat ni. Kalau ada dua sifat ni, kekal dalam kejahilan. Yang pertamanya malu, yang keduanya sombong. Buang sifat malu, buang sifat ego, buang sifat sombong. Oleh kerana kita tidak tahu, maka kita kena belajar. Baik. Jadi seorang lelaki ni bagi jumpa dengan Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, dia katakan, sesungguhnya aku masih belum mampu menghafal sesuatu pun daripada Al-Quran. Jadi dia ingat Al-Quran. Sekarang ni dia orang Islam. Orang Islam, perkara hak yang menjadi tiang kepada agama Islam adalah sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam sunangnya, kata Rasulullah, wa amuduhus salah. Tiang kepada perkara ini adalah sembahyang. Jadi sembahyang di antara rukun Islam. Sembahyang dia ada rukun-rukun dia ada syarat-syarat dia. Di antara rukun sembahyang adalah baca Fatihah, sebagaimana hak yang kita sebut sebelum daripada ni, kita bincang sebelum daripada ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi mereka yang tidak mampu membaca surah Fatihah. Usah kata surah Fatihah, memang Quran pun tak reti langsung. Ni dia ni. Tak ngapa langsung satu ayat pun tak. Itu maksud dia. Jadi dia mari jumpa dengan Rasulullah. Hamba ni tidak mampu menghafal sesuatu pun daripada Al-Quran. Maka ajarlah daku bacaan lain yang cukup untuk menggantikannya. Dah aku nak buat gana dalam mayang aku dah nak baca Quran. Dia kena ingat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada asalnya diwajibkan kepada kita sembahyang. Itu pada asal. Apabila diwajibkan kepada kita sembahyang, maka diwajibkan kepada kita belajar perkara-perkara yang dapat mensahkan sembahyang kita. Antaranya Fatihah. Wajib kita belajar Fatihah. Kalau kita tidak mampu untuk belajar, untuk ingat, bukan untuk belajar, untuk ingat, tapi kita mampu baca, tak ada masalah. Kita bawa kertas baca dalam sembahyang. Atas pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i, dibolehkan, tak ada masalah. Tidak menjadi masalah kita membaca Al-Quran dengan melihat kepada Al-Quran ketika kita sedang sembahyang. Namun bagi orang yang ingat Quran, sebaik-baiknya elok. Kerana nak keluar daripada khilaf, dalam pandangan mazhab Hanafi, perkara tersebut boleh merosakkan sembahyang. Dalam mazhab Hanafi, kalau kita sembahyang, baca Al-Quran, tengok surat. Orang kita kata tengok surat. Faham kan tengok surat? Buka Al-Quran depan, tengok. Pandangan majoriti ulama tak ada masalah. Namun dalam mazhab Hanafi, sembahyang dia bermasalah. Maka sebaik-baiknya elokkan. Janganlah. Pakai ingatlah. Hal tu sebaik-baiknya. Tapi atas pandangan majoriti ulama tidak menjadi masalah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan, kalau sekiranya dia tidak ingat Quran tapi dia boleh baca Al-Quran daripada mushaf, maka wajib dia kena baca daripada mushaf, kerana membaca Fatihah di dalam sembahyang ia termasuk dalam rukun sembahyang. Jadi kalau dia saat ni tu dah ingat Al-Quran, maka dia kena dah ingat Fatihah, maka dia kena belajar, dia kena ngapa. Hukum belajar, hukum ngapa termasuk dalam perkara yang diwajibkan. Kerana kaedah fiqh menyebut ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Setiap perkara yang tidak sempurna benda yang wajib melainkan dengannya. Perkara yang wajib tidak sempurna melainkan dengan dia, maka dia dihukumkan wajib juga. Tidak sempurna untuk melaksanakan rukun sembahyang Fatihah dalam sembahyang,
tidak sempurna untuk melakukan rukun Fatihah, rukun sembahyang Fatihah dalam sembahyang melainkan dengan belajar, maka hukum belajar juga wajib. Ini termasuk dalam fardu ain. Baik. Jadi dia belajar dah, cuba ngapa dah, tapi tak boleh nak ingat juga. Dan lagu mana cara dia? Cara dia adalah tengok Rasul ajar. Rasul kata kena ucapkanlah olehmu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ni zikir yang menjadi pengganti kepada Fatihah bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Quran. Okey, boleh faham? Bagi orang yang tidak ingat Al-Quran, tidak mampu membaca Al-Quran, maka zikir ni sebagai ganti kepada Fatihah. Jadi dia semayang, wajib dia baca Fatihah. Dia tidak mampu baca Fatihah, sebelum baca zikir ni kena tengok ayat-ayat lain dulu. Ya, ni dia tak boleh baca Quran langsung. Kena tengok kalau dia ingat ayat-ayat lain, baca ayat lain sebagai ganti Fatihah. Qul huwallahu ahad dia ingat, Fatihah aja tak boleh. Qul huwallahu ahad dia ingat. Baik. Jadi okey, baca qul huwallahu ahad sebagai pengganti Fatihah. Ayat Quran tak boleh nak baca langsung, dak ingat langsung. Allahu Rabbi, dak cakap nak suruh ngapa tak siang dak ingat juga. Nak awan ni. Dalam pada otak banyak dunia, payah nak ingat Quran. Sebagai contoh je. Allahu Rabbi. Baik, maka dibaca zikir ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah Taala daripada segala kekurangan. Sedikit pun tidak ada kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala kepujian bagi Allah, segala kepujian, segala sebut kebaikan hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha agung, yang maha besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan, tiada daya untuk melakukan ketaatan, tiada kekuatan untuk meninggal maksiat, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang amat besar, yang maha agung. Baik, itu dipanggil zikir yang menjadi pengganti kepada Fatihah bagi orang yang tidak mampu membaca Al-Quranul Karim, bagi orang yang tidak ingat Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hingga ke akhir hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia, Abu Daud dalam Sunan, An-Nasa'i dalam Sunan dia, dan dinilai sahih hadis ini oleh Imam Ibn Hibban, Imam Ad-Darqutni dan Imam Hakim An-Naisaburi. Seterusnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. Maksudnya daripada Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mencerita katanya bahawa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat zuhur dan asarnya sebagai imam kami membaca surah Al-Fatihah dan dua surah lainnya dalam dua rakaat yang pertama. Kadang-kala baginda memperdengarkan ayat yang dibacanya kepada kami seraya memanjangkan bacaan rakaat pertamanya. Namun dalam dua rakaat terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam hanya membaca Fatihatul Kitab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abu Qatadah, seorang sahabat Rasulullah, dia menceritakan Rasulullah sentiasa, dalam perkataan dia, kana Rasulullah yusalli, makna sentiasa. Rasul sentiasa dia semayang menjadi imam kami, semayang zuhur, semayang asar. Dalam dua rakaat yang pertama, selepas daripada baca Fatihah, Rasul baca surah. Kang sembahyang zuhur, kang sembahyang perlahan. Macam mana Abu Qatadah dengar? Abu Qatadah sebut dalam hadis ni, dia kata kadang-kadang Rasulullah mengkuatkan bacaan dia. Maksudnya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang tinggi. Maksudnya memang asalnya rendah, tapi kadang-kadang Rasul meninggikan suara dia.
Okey, kita buat contoh kan ni. Contoh ginilah. Kita kata baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kadang-kadang Rasulullah meninggikan suara dia sehingga kan sahabat dengar bahawasanya lepas daripada Rasulullah baca Fatihah, Rasulullah baca surah. Kalau sembahyang subuh, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, 2 rakaat yang pertama jelas Rasulullah baca Fatihah kerana Rasulullah baca nyari. Silap. Jelas Rasulullah baca selepas daripada Rasulullah baca Fatihah, Rasulullah baca surah. Sebab Rasulullah baca nyari. Cuma dalam sembahyang zuhur, sembahyang asar tetap Rasulullah baca surah juga. Sebab itulah sepakat ulama mengatakan selepas daripada Fatihah pada rakaat yang pertama dan selepas daripada Fatihah rakaat yang kedua, sunat kita baca surah. Ataupun kalau tak mau baca surah, kita baca beberapa potong daripada ayat Al-Quranul Karim. Sebaik-baiknya surah lah, hak tu hak yang paling baik. Tapi kalau tak mau baca surah pun, baca beberapa potong daripada ayat Al-Quranul Karim selepas daripada kita baca Fatihah. Hukum dia sunat. Maksud dia hukum dia sunat, kalau orang tu lepas daripada baca Fatihah, dia tidak baca surah, sembahyang dia tetap sah, tapi dia telah meluputkan fadilat sunat. Dia jadi tak ada fadilat sunat. Sembahyang dia tetap sah. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, manakala rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca surah selepas daripada Fatihah. Jadi tidak disunatkan, tidak dituntut kepada kita membaca surah selepas daripada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Namun bagi orang yang membaca surah tidaklah haram dan tidaklah makruh. Cuma tidaklah ada tuntutan, tapi tidaklah makruh. Jauh sekali haram. Baik. Yang kedua, yang ketiganya, dalam hadis ni Abu Qatadah menyebut yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat yang pertama berbanding dengan rakaat-rakaat yang selepasnya. Rakaat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang. Dan ada riwayat yang lain menyebut hak yang sahabat ni dang lagi ambil sembahyang, lepas daripada ambil sembahyang mari masjid dang rakaat yang pertama bersama dengan Rasulullah. Padahal masa dia ambil sembahyang tadi orang qomat dah. Rasulullah takbiratul ihram dah. Maksudnya Rasul memanjang rakaat yang pertama. Sebab dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat yang pertama. Di sana ada satu hadis yang diriwayat daripada Abi Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban, yang mana kata Abi Qatadah, kunna nara annahu yaf'alu dhalika liyatadaraka an-nas. Kami berpandangan Rasulullah melakukan hal tersebut supaya manusia, yakni sahabat-sahabat yang mari lewat sempat sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata ulama disunatkan bagi imam memanjangkan rakaat yang pertama berbanding dengan rakaat yang selepas daripada rakaat yang pertama, kerana mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada hadis ini. Seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأولين وفي الأوليين من العصر على القدر الأخريين من الظهر والأخريين من الظهر. Rawahu Muslim. Katanya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu telah menceritakan, dahulu kami pernah mengukur lama qiyam
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempoh qiyam Rasulullah, kami ukur lama mana qiyam Rasulullah dalam solat zuhur dan solat asarnya. Jadi sahabat ukur nak tahu lama mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyam dalam sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Ini di antara benda yang penting supaya kita dapat melakukan sembahyang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Kadang-kadang kita ni tok imam baca semuka kita rasa panjang dah. Kita rasa panjang dah tok imam baca semuka. Rasa panjang lamanya. Okey, kita tengok lagu mana qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang ada dalam hadis Rasul khabar kepada imam bahawasanya apabila mung menjadi imam kepada manusia fal yukhaffif, mung kena pendekkan sembahyang. Jangan lama sembahyang. Sebab dia fa inna fihimud dhaif was-saqim wa dhal hajah. Sebab di belakangmu mung ada orang hak darah, orang lemah. Ada di belakangmu orang hak yang mempunyai hajat, orang sakit. Macam-macam ada orang di belakangmu. Janganlah sembahyang lama-lama. Mu'ad bin Jabal pernah sembahyang jadi tok imam tambal tumbah. Siapa ke makmum dia niat mufaraqah. Jadi apabila niat mufaraqah dia sudah wah, maka orang dok cakap dah, wah ni orang tu munafik ke wah ni. Orang tu pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar kepada Rasulullah. Mu'ad bin Jabal panjang telajak sembahyang. Apa kata Rasulullah kepada Mu'ad? Afattanun ya anta ya Mu'ad? Adakah mu ingin mendatangkan fitnah wahai Mu'ad? Rasul larang Mu'ad. Lain kali kalau sekiranya mu jadi imam kepada manusia, mu kena pendekkan. Jadi setengah orang tu apabila dia dengar hadis tu, tiba-tiba tu imam baca semuka tu orang rasa panjang dah. Mana tu imam ni buat menyalahi sunnah. Nanti kita tengok lagu mana qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru boleh kita ukur. Baik. Ini ada kita rakyat bukan tak benda ni berlaku di tempat kita. Kalau dulu sebahagian daripada masjid di tempat kita, kalau bulan Ramadan dia jemput tu imam hafiz. Jemput. Yang mana tu imam hafiz cuba khatamkan Quran sepanjang Ramadan. Jadi satu rakaat semuka. Jadi semalam sejuzu. 20 rakaat dulu. Lepas tu mula dah makmum. Khabar tu imam baca separuh muka dah, jangan baca semuka. Last sekali tu imam jangan baca setengah muka, baca 2-3 baris dah. Sebab lama sangat. Setengah-setengah pula kata, "Wana tu imam lama dah ra'i makmum apa semua sekali." Okey, nanti kita tengok. Betul tak ucapan tersebut? Tengok lagu mana cara qiyam sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diukur oleh sebahagian daripada sahabat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Tengok. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menceritakan, dahulu kami pernah mengukur lama qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat zuhur dan solat asarnya. Okey, kami ukur qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat zuhur dia lama mana, qiyam Rasulullah dalam solat asar dia lama mana. Ternyata kami dapati lama qiyam dalam dua rakaat pertama solat zuhurnya sama dengan bacaan surah Alif Lam Mim Tanzil, yakni surah As-Sajdah. Dua rakaat tu sama dengan baca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Alif Lam Mim As-Sajdah ni kalau kita buka dia 3 muka surat. 3 muka surat. Alif Lam Mim Sajdah tu hak yang tu imam baca subuh Jumaat tau. 3 muka surat. Tu 2 rakaat yang pertama sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tu imam baca semuka tu cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tu. Dak panjang dah lah. Panjang tu sebab kita tu lah. Kita hati kita tu tidak menjiwai sembahyang, tidak merasa kelazatan dan nikmat dalam ibadat. Sebab tu kita rasa Allah lamanya tu imam. Padahal duk maidang, duk main game banyak hal-hal lain tu 2-3 jam dak benda pun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dahulu kami pernah mengukur lama qiyam Rasulullah dalam solat zuhur dan solat asarnya. Ternyata kami dapati lama qiyam dalam 2 rakaat pertama solat zuhurnya sama dengan baca surah Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah. Sedangkan lama qiyam dalam 2 rakaat terakhirnya. Okey, itu 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang terakhir pula adalah separuh daripada itu. Kalau misalnya surah Alif Lam Mim Sajdah 3 muka surat. Jadi kalau separuh adalah semuka surat setengah. Jadi hak yang 2 rakaat lagi pendek sikit. Separuh daripada 2 rakaat yang pertama. Lama qiyam dalam 2 rakaat pertama solat asarnya sama dengan lama qiyam 2 rakaat terakhir dari solat zuhurnya. Jadi 2 rakaat awal sembahyang asar dia sama dengan
2 rakaat akhir sembahyang zuhur. Maksudnya sembahyang asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak lama mana berbanding dengan 2 rakaat sembahyang zuhur yang pertama. Okey. Baik. Sedangkan lama qiyam 2 rakaat terakhir asarnya adalah separuh dari 2 rakaat pertamanya. Jadi sembahyang asar pendek sikit berbanding dengan sembahyang zuhur. Cuma ulama bincang, kenapa jadi gitu? Ulama bincang. Ulama kata sebab benda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu, buat gitu. Kerana yang pertama sekali adalah kata sebahagian daripada ulama lah, sebab waktu zuhur panjang berbanding dengan waktu asar. Waktu zuhur panjang berbanding dengan waktu asar. Baik. Seterusnya kata dia, wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu qala kana fulanun yutilul الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطوله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. Dia ada beberapa baris dalam kitab ni, ada silap maksudnya silap cetok lah, bukan silap hak asal, silap cetok. Akhrajahun Nasa'i bi isnadin sahih. Maksudnya daripada Sulaiman bin Yasar radhiyallahu taala anhu telah menceritakan bahawa dulu si fulan adalah orang tu, orang sekian-sekian, memanjangkan 2 rakaat pertama dari solat zuhurnya. Solat zuhur dia 2 rakaat yang pertama dipanjangkan, dan memendekkannya dalam solat asar, tapi 2 rakaat yang pertama dalam solat asar dipendekkan. Di dalam solat maghrib dia membaca surah Al-Mufassal yang pendek-pendek. Sembahyang maghrib pendek-pendek je dibaca. Dia surah Al-Mufassal, surah yang banyak perceraian dia, ayat-ayat dia pendek-pendek. Sebenarnya ulama berselisih lah dalam menetapkan maksudnya. Dia dalam Al-Quran dipanggil ada surah Tiwalul Mufassal, ada hak yang wasatul mufassal, dan ada qisarul mufassal. Tiwal ni panjang, ada hak yang pertengahan, dan ada hak yang pendek. Ada pandangan yang mengatakan start daripada surah Wadduha sampai ke akhir, hak tu panggil surah hak pendek-pendek. Daripada Wadduha sampai ke akhir surah pendek-pendek. Daripada Amma Yatasa'alun sampai ke Wadduha tu pertengahan. Adapun juzuk 29, 28, hak tu hak yang panjang. Baik, maksud dia dalam hadis ni menyebut bahawasanya Sulaiman bin Yasar menceritakan ada seorang, dia dalam sembahyang zuhur 2 rakaat yang pertama dipanjangkan, tapi sembahyang asar dipendek. Sembahyang maghrib dia baca surah pendek-pendek je. Surah pendek-pendek ni maksudnya surah start daripada Wadduha sampai ke belakang. Baca surah tu je sembahyang maghrib. Lepas tu manakala sedangkan dalam salat subuh membaca surah Mufassal yang panjang-panjang. Kalau sembahyang subuh dibaca juzuk 27, surah yang ada pada juzuk 27, juzuk 28, juzuk 29, Tabaraka ke, Nun wal qalami wa ma yasturun ke. Baik, sembahyang subuh. Jadi sembahyang subuh panjang. Abu Hurairah berkata, aku belum pernah solat di belakang seseorang dengan solat yang lebih mirip dengan yang dilakukan oleh Rasulullah selain daripada orang ni. Kata Abu Hurairah, orang ni sembahyang memang sama dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata ulama, sembahyang subuh disunatkan kita baca surah panjang-panjang. Dak afdal lah kita baca rakaat pertama wal asri, rakaat yang kedua inna a'tainakal kautsar, sembahyang subuh. Hak yang afdal bahang rakaat pertama bahang tabarakalladzi, rakaat yang kedua bahang nun wal qalami wa ma yasturun sebagai contoh. Itu hak yang paling afdal sembahyang subuh. Baik, manakala sembahyang maghrib sunat baca surah pendek-pendek. Sembahyang maghrib tidak afdal kita bahang surah Al-Baqarah rakaat pertama, surah Al-Imran rakaat yang kedua, tidak afdal. Okey, habis. Tapi bukanlah sampai ke dosa kita royak tidak afdal. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Okey, kita rasa sini dulu pertemuan kita pada malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.